Dalam sesebuah negara demokrasi, pemimpin dipilih oleh rakyat. Walau bagaimanapun, untuk orang ramai mengenali siapa yang akan bertanding, ahli politik perlu berkempen. Tetapi, kempen memerlukan wang, dan daripada mana datangnya wang? Derma politik. Derma politik kebiasaannya datang dari syarikat, orang kaya dan sumbangan orang ramai. Tetapi, jika dilihat sejarah, syarikat dan orang kaya merupakan penyumbang terbesar derma politik. Persoalannya, adakah ahli-ahli politik berhutang budi kepada penerma? Berkemungkinan besar. When they call, I give. And you know what? When I need something from them, 2 years later, 3 years later, I call them, they are there for me. Bunyinya tidak baik bukan? Sudah tentu, tetapi ini masih lebih baik daripada pemerintahan diktator. Jadi, ahli politik mengumpul dana daripada orang-orang kaya dan syarikat-syarikat untuk membiayai kempen mereka. Di sinilah di mana kita perlu menetapkan batasannya. Tetapi, bagaimana ia dilakukan di Malaysia? Pakatan Rakyat seperti DAP gemar menghebahkan fundraising dinas mereka, tetapi ini hanyalah satu wayang untuk melindungi penderma terbesar mereka, keluarga Vincent Tan. Ia merupakan satu rahsia terbuka bahawa Pakatan Rakyat menerima wang daripada NED yang dibiayai oleh Amerika. Jadi tidak hairanlah Amerika begitu menyokong Anwar. Bagaimana pula dengan Tun M? Bukan satu rahsia bahawa dia menggunakan dana kerajaan untuk melabur dalam syarikat-syarikat kroni iaitu Vincent Tan, Ananda Krishnan, Syed Mohtar, Tun Daim dan beratus-ratus lagi entiti kerajaan yang kemudiannya akan menyumbangkan sebahagian keuntungan syarikat kepada aktiviti politik Tun. Sepatutnya, jika Tun menggunakan dana kerajaan untuk pelaburan, keuntungan haruslah 100% pergi kepada rakyat, bukan dia atau mana-mana pihak yang lain. Bukankah ini satu pencurian daripada rakyat? Najib menerima dana daripada penderma Timur Tengah. Banyak tuduhan dilemparkan adalah untuk mengukuhkan gambaran bahawa dana itu datangnya daripada 1MDB. Tetapi adakah ia terbukti? Masih belum lagi sehingga hari ini. SPRM telah mengesahkan sumbangan derma itu tiada kaitan langsung dengan 1MDB. Jadi, jika tidak dapat dibuktikan, adakah logik bahawa 2.6 bilion datang dari Timur Tengah? Tidak mustahil. 2.6 bilion atau 700 million USD adalah sama banyak seperti penginapan satu minggu mereka di Amerika Syarikat. Apakah niat mereka menerima begitu banyak untuk Najib? Untuk memastikan UMNO berkuasa, kerana jika Pakatan Rakyat menang, DAP sebagai parti bukan Islam yang dominan akan memerintah Malaysia. Jadi, 1MDB dan sumbangan politik Najib adalah dua isu yang berbeza. Najib mendapat dana daripada pihak swasta, Pakatan mendapat wang dari Amerika Syarikat, Tun Mahathir mendapat wang daripada syarikat-syarikat kroni yang dia laburkan menggunakan wang kerajaan. Nampaknya Tun M bukanlah 100% bersih. Jadi mengapa beliau menggunakan isu 1MDB untuk menyerang Najib? Apa yang kita tahu ialah Tun popular dengan sikapnya yang mahukan semuanya dilakukan dengan cara beliau. Apabila projek Jambatan Bengkok dibatalkan Pak Lah, dia sangat-sangat kecewa. Untuk melaksanakan hajatnya, beliau ingin memperkenalkan Council of Elders untuk menasihati PM. Tetapi, siapa yang akan mengetuai majlis ini? Sudah tentunya beliau. Nampak macam pemerintahan diktator. Sesetengah orang mengatakan mungkin Tun perlu memimpin negara ini kerana beliau telah membangunkan Malaysia lebih baik daripada Najib. Tetapi, adakah ini benar? Jika kita membandingkan secara adil, 6 tahun pertama dalam menjadi Perdana Menteri mereka, lebih banyak yang dilakukan oleh Najib daripada Tun. KLIA, Putrajaya, Menara Berkembar, F1 adalah projek-projek mega yang dilaksanakan oleh Tun semasa 10 tahun terakhir pemerintahannya. Dalam tempoh 10 tahun pertama, Tun sibuk mengukuhkan kedudukannya dalam UMNO, terpaksa menangani konflik dalaman dengan semangat 46 dan diserang teruk tungku. Jadi, jika Najib pada hakikatnya melaksanakan lebih banyak daripada Tun dalam 6 tahun pertama beliau sebagai Perdana Menteri, mengapa Tun menyerang Najib begitu teruk sekali? Jawapannya ialah power play. Bagaimana anda menjatuhkan PM dalam sesebuah negara demokrasi? Gunakan isu sensasi untuk menjatuhkan PM. Tun M menggunakan 1MDB untuk membuat rakyat marah kepada PM. Tun M mendakwa Najib sedang memusnahkan ekonomi sedangkan yang sebenarnya faktor utama adalah disebabkan kejatuhan harga petrol. Jika Tun telah berbohong mengenai perkara-perkara ini, apa yang membuatkan anda berfikir dia tidak berbohong tentang 1MDB? Tambahan pula, sumber maklumatnya adalah Andre Justo, penjenayah yang mengaku bahawa maklumat yang diberikan telah diubah sesuai. Tun menggelar Najib penjenayah tetapi Tun menggunakan wang daripada syarikat-syarikat kroni yang dilaburkannya untuk politik. Tun bersubahat dengan Justo, penjenayah yang mencuri maklumat.
Tun menggunakan maklumat yang diubah suai dan mula membuat cerita tentang Najib, semuanya kerana dia mahu menubuhkan Council of Elders. Adakah kita perlu majlis orang-orang tua yang dikawal oleh seseorang yang melaksanakan kurang daripada Najib dalam 6 tahun pertama memegang jawatan Perdana Menteri? Council of Elders ini adalah tidak lebih daripada satu percubaan yang zalim untuk melemahkan demokrasi di Malaysia. Apapun, kita menghargai kejayaan yang dibawa oleh Tun selama 22 tahun. Akan tetapi, beliau sudah berusia 90 tahun. Sudah tiba masanya dia melepaskan dan memberikan peluang kepada generasi akan datang untuk mengambil alih. Jika tidak, Malaysia selama-lamanya akan berada di dalam bayangan Tun Mahathir yang enggan melepaskan dan enggan memberi peluang kepada orang-orang muda untuk mencipta kejayaan mereka sendiri.